Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan perbincangan dengan pembuat dasar, ahli kumpulan pemikir dan agensi kerajaan di Yayasan Kober di Berlin sempena lawatan rasmi ke Jerman. Ketibaan Perdana Menteri disambut ahli lembaga eksekutif Kober Foundation, Dr. Thomas Paulson dan pengarah eksekutif hubungan antarabangsa Kober Foundation, Nora Muller. Kober Foundation merupakan sebuah organisasi pemikir dan penerbit bebas yang memfokus kepada isu sosial, antarabangsa dan politik. KPT dengan kerjasama UTM sedang membangunkan Fakulti Kecerdasan Buatan AI pertama di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi berkata, sebagai permulaan, program Ijazah Sarjana Muda AI telah diluluskan di peringkat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi JKPT pada Januari lepas. Pelajar kohort pertama program itu akan memulakan pengajian Oktober ini. Kementerian Pendidikan sedang merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia baru. Ia bagi menetapkan hala tuju dasar pendidikan negara bagi 10 tahun akan datang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menafikan dakwaan sekolah vernakular menggunakan silibus yang berlainan daripada yang ditetapkan KPM. RUU Perkhidmatan Parlimen telah siap. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. RUU berkenaan hanya menunggu masa untuk dibentangkan di Parlimen. Jelas Datuk Seri Azalina, langkah reformasi itu selaras matlamat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dan eksekutif. Menangani isu 3R bangsa, agama dan raja, RTM dan Bernama sentiasa mendukung segala usaha kerajaan melalui bahan siaran di televisyen, radio dan media digital. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kedua agensi berkenaan sentiasa mendidik masyarakat untuk menghormati nilai ilmu dan membuat keputusan berdasarkan teras budaya madani. Pesawat ringan Black Sheep 160TR yang terhempas di kapal Selangor bulan lepas berkemungkinan besar pecah di udara. Laporan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan mendedahkan kepingan struktur besar pesawat terpisah daripada rangka utamanya ketika pesawat dalam penerbangan sebelum terhempas di ladang kelapa sawit. Dakwaan kes pukul melibatkan seorang anggota tentera yang bertugas di Kem Rasah Negeri Sembilan telah selesai selepas kedua-dua pihak setuju untuk berdamai. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih diteruskan bagi mengenal pasti punca kejadian yang berlaku terhadap mangsa berumur 22 tahun itu. Siasatan kes 3 mangsa lemas di kolam latihan kereta kebal sebuah kem tentera di Temerloh Pahang 26 Januari lalu berada di fasa akhir untuk memuktamadkan hasil siasatan. Panglima Tentera Darat memaklumkan pada masa sama pihaknya memperbaiki prosedur operasi standard SOP instalasi kawasan latihan berisiko tinggi bagi mengelak kawasan dicerobohi. 4 lagi individu termasuk seorang penjawat awam ditahan reman SPRM. Mereka disyaki perantara untuk memberi rasuah bagi pihak sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak melalui pintu masuk negara. Reman tersebut susulan operasi khas dijalankan bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM bersama LHDN dan Bank Negara. Jabatan Kastam berjaya merampas 73 pek buah kurma berlabel organik Jumbo Medjool Dates yang disyaki dari Israel. Serbuan di sebuah gudang di Klang Selangor turut menahan seorang individu warga negara Malaysia berusia 40-an. Pemeriksaan dilakukan rentetan sebuah video yang tular di media sosial berkenaan sebuah premis menjual buah kurma yang disyaki produk dari Israel. Sebuah kontena membawa muatan 25 tan daging babi import bernilai RM400,000 disita di Pelabuhan Pasir Gudang. Pengarah Mahkis Johor berkata, hasil pemeriksaan mendapati konsainan terbabit tidak mematuhi syarat import kerana tiada label pada setiap bungkusan daging babi tersebut. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan kerjasama Medivest Sdn Bhd melupuskan dadah seberat 26 kg bernilai RM1.04 juta setelah kes selesai dibicarakan di mahkamah. Pengarah Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz menjelaskan dadah itu adalah hasil rampasan yang dilakukan pada tahun 2022.
Perisian Parental Control Tools antara inisiatif bagi memantau kandungan dalam talian yang diakses kanak-kanak. Ia disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan 5 penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, perisian itu membolehkan ibu bapa menapis, menghadkan dan menyekat kandungan yang diakses anak-anak. Sebenar bulan Ramadan ini, Masjid Kapitan Keling Pulau Pinang tampil berbeza dengan mendekati golongan kanak-kanak bagi mengimarahkan masjid dengan melancarkan program Didik Ramadan. Setiausaha Masjid Kapitan Keling, Muhammad Rizwan Abdul Ghafur Khan berkata, kanak-kanak juga akan diberikan hadiah dan terdapat juga aktiviti Kids Tadarus serta Qiyamul Celik. Program Sentuhan Kasih Ramadan KPKT menyantuni warga berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Sebanyak 300 spek makanan dihulurkan kepada kaki tangan berita TV dan radio. Menurut Timbalan Menteri KPKT, Dato' Aiman Atira Sabu, program itu sebagai menghargai komitmen petugas media ketika Ramadan. Seorang peniaga roti john berkongsi rezeki di bulan Ramadan dengan menawarkan juadah jualannya secara percuma kepada golongan kurang berkemampuan termasuk OKU dan anak yatim. Nurul Mahiran Zulkifli, 39 tahun berkata, dia berhasrat untuk mengagihkan kira-kira 600 roti dalam tempoh sebulan dengan memperuntukkan 20 roti john sehari kepada golongan berkenaan di Kampung Semat Jal, Wakar Baru. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima zakat perniagaan berjumlah 10.8 juta ringgit daripada 4 syarikat korporat. Sultan Sharafuddin turut berkenan menyampaikan sumbangan hari raya kepada 430 orang terdiri daripada fakir, miskin dan mu'alaf bagi daerah Petaling dengan jumlah keseluruhan RM215,000. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan memberi fokus kepada usaha mengukuhkan rangkaian kedai koperasi Co-op Mart sedia ada. Sementara pembukaan rangkaian Co-op Mart yang baru pula akan mengutamakan kawasan perumahan yang berpotensi seperti program perumahan rakyat dan projek perumahan penjawat awam Malaysia. Inisiatif penanaman bawang bagi mengurangkan kadar kebergantungan import kini melalui 2 fasa. Ia melibatkan fasa rintis dan fasa pengembangan bagi kawasan penanaman sedia ada sebelum diperluas ke kawasan baharu. Ketua Pengarah Mardi berkata proses tersebut akan dilaksana secara berperingkat bagi memastikan peningkatan hasil dapat dicapai secara menyeluruh. 1.165 juta ringgit diperuntuk Kementerian Pengangkutan sebagai tajaan melengkapkan caluman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri kepada seramai 50,000 pemandu taksi, kereta sewa dan bas sekolah yang bekerja sendiri. Jumlah itu untuk membiayai baki caruman sebanyak 10% bagi melayakkan individu berkenaan mendapat perlindungan selama setahun. Kesuma bersama Universiti Malaya sedang menjalankan kajian bagi merealisasikan penubuhan Suruhanjaya Pekerja Gig. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, laporan interim berkaitan kajian itu akan dibentang kepada Kabinet dalam tempoh 3 bulan akan datang. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN catat pencapaian membanggakan tahun 2023 dalam memacu kecemerlangan pendidikan. Prestasi ini membuktikan usaha PTPTN untuk mentransformasikan minda masyarakat agar membudayakan amalan menabung melalui simpan skim simpanan pendidikan nasional SSPN terus diterima baik. Kerajaan Perak mengumumkan bantuan khas kewangan raya sebanyak RM1,000 kepada semua penjawat awam dan 995 ketua kampung di seluruh negeri. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, bantuan tersebut sebagai tanda apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota perkhidmatan awam negeri. Kerajaan Pahang nafi berlaku pengeluaran bahan nadir bumi oksida secara haram di kawasan hutan simpan di daerah Lipis. Menteri Besarnya berkata, tiada sebarang aktiviti pengeluaran bahan nadir bumi di daerah Lipis meskipun terdapat cubaan untuk melakukan aktiviti melombong bahan tersebut. Program Payung Rahmah terbukti berkesan dan diterima baik semua lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil dapatan kajian impak program Payung Rahmah yang dilaksanakan hujung tahun lepas, sebanyak 81% rakyat Malaysia berpuas hati dengan inisiatif yang dijalankan di bawah program tersebut.
KPDN Perlis menganjurkan Bazar Ramadan Rahmah Madani di 2 lokasi terpilih bermula 1 Ramadan. Bazar berkenaan dibuka di persiaran wawasan Kangar bersebelahan Kompleks Dewan Undangan Negeri dan Dataran Niaga Arau. Bazar ini dianjurkan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kangar dan Tacenggo e-Wallet. 500 pengunjung terawal ditawarkan insentif e-dompet berjumlah RM20. 5 rakyat Palestin terbunuh selepas rejim Israel mengadakan serangan ke atas pusat pengedaran bantuan UNRWA. PBB turut memberi amaran bahawa kebuluran yang meluas di semenanjung Gaza adalah hampir tidak dapat dielakkan tanpa tindakan segera dilakukan. Sekurang-kurangnya 31,184 rakyat Palestin terbunuh dan 72,889 cedera dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober lepas. Lebih 12,300 kanak-kanak yang terkorban di Gaza adalah lebih ramai berbanding perang lain sejak 4 tahun di seluruh dunia. Catatan itu merujuk data PBB menunjukkan 12,193 kanak-kanak terbunuh dalam konflik di seluruh dunia antara 2019 dan 2022. Tindakan Israel yang melancarkan serangan darat telah mengorbankan lebih 31,000 rakyat Palestin di Gaza setakat ini, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Dalam pada itu, rakyat Palestin terus dibelenggu masalah kebuluran, penyakit dan kesejukan pada bulan Ramadan. Kementerian Kesihatan berkata 25 orang meninggal dunia akibat kekurangan zat makanan dan dehidrasi, dengan kebanyakannya adalah kanak-kanak. PBB juga melaporkan kesukaran untuk mengakses utara Gaza bagi penghantaran makanan dan bantuan. Sementara itu, kapal Sepanyol Open Arms yang membawa 200 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza berlepas dari Cyprus menggunakan laluan maritim baharu yang dibuka. Kapal kedua sedang disiapkan untuk melakukan perjalanan sama untuk membantu rakyat Palestin yang terkepung. Open Arms milik Badan Kebajikan Sepanyol memulakan pelayaran hampir 400 km dari Pelabuhan Larnaca. Pertubuhan bukan kerajaan NGO Save the Children bimbang terhadap nasib hampir 230,000 kanak-kanak dan ibu baru melahirkan berisiko mati kebuluran akibat perang di Sudan. Menurut PBB, negara itu dilanda pentempuran hampir 11 bulan menyebabkan ribuan terbunuh selain 8 juta orang kehilangan tempat tinggal. Kanak-kanak, wanita hamil dan ibu baru melahirkan berisiko meninggal dunia dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya tidak dibantu. 11 nelayan Indonesia terselamat manakala 22 lagi dilaporkan hilang selepas bot yang dinaiki mereka karam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bot dengan sekurang-kurangnya 35 anak kapal itu terbalik sebelum 11 orang ditemui terdampar selepas beberapa hari terapung di laut. Pegawai kerajaan tempatan berkata mangsa yang selamat telah terapung di laut selama 3 hari dan ada mangsa ditemui di 2 lokasi berasingan. Calon Presiden Indonesia Anies Baswedan merancang untuk memfailkan aduan di Mahkamah berhubung keputusan pilihan raya bulan lalu. Keputusan tidak rasmi menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenangi undian dengan hampir 60% undi. Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia dijangka mengumumkan keputusan rasmi pada 20 Mac ini. Mogok membabitkan doktor pelatih yang berlarutan hampir 3 minggu menjejaskan sektor kesihatan Korea Selatan. Ia selepas Profesor Perubatan menyatakan kemungkinan menyertai doktor pelatih dalam mogok berkenaan. Sejak 20 Februari lalu, sektor kesihatan negara itu dihimpit tekanan berikutan ribuan doktor pelatih berhenti bekerja sebagai membantah rancangan pemerintah menambah jumlah doktor. Sebuah roket Jepun meletup sejurus selepas dilancarkan. Roket Kairos berukuran 18 meter meletup dari pad pelancaran di wilayah Wakayama di barat Jepun. Roket milik syarikat tempatan Space One itu menyasarkan untuk menjadi firma swasta Jepun pertama yang berjaya menempatkan satelit ke orbit. Malangnya, beberapa saat selepas pelancaran, roket tersebut meletup. Sekian Kanta 74 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani dan selamat berpuasa.